Masak untuk kebajikan, itu yang akan kami kongsikan bersama dengan anda, dan mungkin anda sendiri telah turun padang untuk masak buat mangsa-mangsa banjir. Bukan sahaja mangsa-mangsa banjir, mungkin anda sentiasa menghulurkan bantuan dari segi makanan untuk mereka yang terjejas dan memerlukan. Anda boleh kongsikan pengalaman anda di laman Facebook kami WHI, dan kini Yana, kita bersama dengan Puan Haslinda Rahman, salah seorang yang telah juga masak untuk kebajikan dari Ceritera, lokasinya kafe di Kelana Jaya. Selamat tengah hari. Assalamualaikum Puan Haslinda. Waalaikumsalam. Hai guys. Hai, apa khabar? Hari, hello. Puan Linda sekarang ni berada di Ceras ya? Tak, saya kat Melaka hari ni. Oh, dekat Melaka. Jadi ni tengah nak buat masak-masak di Melaka ke? Plannya begitulah untuk mangsa banjir kat kampung kan. Saya kebetulan balik bercuti sebenarnya, tapi dia berdekatan saya kena banjir juga. So banyak rumah. Baik, Sugi, Puan Haslinda, kalau kita lihat kan di Instagram akaun Ceritera Cafe kan, kita lihat memang banyak sebenarnya misi-misi kemanusiaan, bantuan yang disalurkan dan diberikan kepada masyarakat secara general, secara amnya, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal agama, sesiapa yang memerlukan, di situlah ada Ceritera Cafe. Jadi Puan Haslinda, kalau boleh kongsi bersama kami dan seluruh penonton wanita hari ini, bagaimana sebenarnya mula-mula tercetusnya ilham dan idea untuk mula memberi bantuan tanpa mengira latar belakang si penerima? Saya dengan chef, kita banyak keluar negara sebelum kita balik Malaysia dan berniaga. So masa kita kat luar tu, kita dah belajar tentang human right dan kesamarataan antara yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, semua bangsa. Equal, terlalu equal tu sampai kita rasa macam kita ni sama macam semua orang. So bila kesan balik daripada UK tu, saya buka bisnes. Lepas tu Malaysia dilanda bah kuning tu kan, dekat Kelantan. So saya punya hati tu rasa sangat-sangat sedih tengok orang kita susah macam tu, macam terlalu susah kan masa dekat Kelantan tu. So saya bercerita dengan family saya, diorang kata okey, tak apa, kita pergi sebagai kita je, sebagai individual, dan kita pergi dan kita bawa apa yang kita boleh bawa untuk bantu. Kita pergi dengan tangan kosong, kita tak ada kenalan dekat sana. So kita pergi, kita bawa hati kita, macam hati kita besar untuk membantu kan. So start daripada situ, saya tengok saya suka share apa saya buat, saya suka share, dan kita dapat same time kita collect orang yang sama macam kita juga dekat Instagram ni. So jadi makin merebak, makin besar. So setiap minggu sebenarnya kita orang buat kerja-kerja amal ni kan, kita bantu gelandangan, orang rumah anak, rumah amal, macam itulah. Setiap minggu ya Puan Linda membuat kerja-kerja amal ni, dan mungkin Puan Linda boleh kongsikan jugalah, ramai orang juga menghulurkan bantuan membuat kerja-kerja kebajikan. Tapi bagi Puan Linda sendiri, sejak bermula sehinggalah kini kan, apabila membuat ni, pasti ni ada satu perasaan yang tidak boleh digambarkan itu kan. Boleh kongsikan rasa kepuasan tu? Dia punya happy tu sebab kita bila kita terima tak sama dengan kita memberi. Perasaan yang memberi tu kan memang best lah. So memang tak boleh diberi ketenangan tu kan, kita tak buat macam tu lah, kita tak dapat mana-mana. So bila saya sebarkan saya menyebarkan di Instagram bukan untuk kita nak riak, kita nak tunjukkan kita mampu ke nak bantu orang, kan, tapi kita perlu benda macam ni beramai-ramai kita buat supaya benda tu jadi merebak untuk kebaikan bersama-sama sebenarnya. Baik. Betul lah, orang kata tangan yang menghulur lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan Puan Linda, kalau kita tengok kan, juadah yang diberikan kepada mereka yang memerlukan itu juga bukan calang-calang. Ada sambal udang petai, ada udang masak lemak nenas, asam pedas. Dan kalau kita tengok di Instagram pun memang kecoh air liur sebenarnya menu-menu yang disediakan ni. Jadi Puan, bagaimana Puan melihat bantuan yang diberikan ini bukan sekadar memberikan apa yang ada, tetapi melakukan sesuatu yang lebih daripada ekspektasi. Betul, yang terbaik. Bagaimana Puan melihat? Sebab kita umpamakan diri kita macam diorang kan, tak ada, memang nafsu nak makan pun memang sebenarnya tak ada. So bila kita berikan makanan yang macam memang diorang masak kat rumah, macam tu punya sedap, macam tu punya panas, menarik kan, mestilah diorang ada sikit happy kan kat situ. So kita punya plan adalah kita berikan yang terbaik untuk diorang juga. Harapnya orang suka.
Macam itulah. Saya suka apa yang Puan Linda katakan. Kita umpamakan diri kita seperti mereka. Orang kata you put yourself in their shoes lah kan. Jadi kalau nak memberi bantuan tu kita beri je. Kadang-kadang bantuan yang kecil pun boleh membuatkan perbezaan yang besar. Tapi seperti apa yang Puan Linda lakukan memang luar biasa lah. Betul. Kan menu-menu yang diberikan tu. Jadi Puan Linda, mungkin di sini Puan Linda boleh kongsikan lah. Selepas ini sekarang di Melaka untuk membantu mangsa-mangsa banjir kan. Selepas ni apa lagi yang boleh orang ramai lakukan untuk membantu dari segi bukan saja dari segi makanan tetapi juga dari bantuan-bantuan lain memandangkan Puan di Melaka sekarang ni? Macam kita dekat Melaka ni kita pergi ziarah lah kiranya kan, ziarah rumah-rumah yang terkesan, tanya apa yang kita boleh bantu. Sebab sekarang pun kena beradab untuk berikan bantuan kan, kita jaga kita punya adab. So mesti ada bantuan yang kita boleh buat sikit sebanyak, kita boleh bantulah. Tak semestinya wang ringgit, mungkin tenaga untuk sama-sama kan. Mungkin tempat penginapan ke kan, tempat untuk berteduh buat sementara. Macam itulah kiranya. Orang kata nak membantu ni kita tengok apa yang kita mampu berikan. Tidak semestinya dari sudut kewangan sahaja tetapi dari segi tenaga kita juga boleh dijadikan dalam bentuk bantuan. Puan Haslinda, terima kasih banyak-banyak Haslinda Rahman dari Cerita Cafe di atas perkongsian bersama dengan seluruh penonton wanita hari ini yang saya kira dapat memberi ilham dan inspirasi kepada kita semua. Salam sayang buat semua sukarelawan yang sedang berada di Melaka sekarang ni bersama dengan Puan Linda. Terima kasih dan jaga diri Puan Linda. Okay, goodbye. Assalamualaikum. Salam. Wow. Kita tengok menu yang diberikan tu pun kita rasa macam dah lauk kenduri. Itulah orang kata kalau nak memberi sesuatu tu pergi sebaik dan semampunya. Baik. Betul. Dan sekarang ni pun kita sudah terhubung dengan tetamu kita yang seterusnya iaitu Nur Liza Cik Mat yang sekarang ni berada di Masjid Munawarah Shah Alam. Assalamualaikum. Selamat tengah hari Puan. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Okey, Puan Nur Liza, ini antara mungkin perkongsian yang boleh saya kongsikan Yana dan juga penonton. Ini antara masjid yang saya sendiri telah menurunkan barangan untuk mereka masak. Jadi saya nak tahulah Puan Nur Liza, masih lagi tengah dalam proses masak untuk mangsa-mangsa banjir ataupun sudah selesai buat masa sekarang? Alhamdulillah dah selesai selama 14 hari. Last hari Jumaat minggu lepas. Jumaat baru-baru ni lah kan last. Kami buat operasi di masjid selama 14 hari. Okey, baik. Dalam 14 hari itu Puan pastinya telah memasak untuk beribu-ribu mangsa banjir kan. Dan mungkin Puan boleh kongsikan setelah habis proses ataupun misi untuk memasak itu, apa kesudahan, perasaan Puan lah kan sebagai salah seorang sukarelawan di situ? Rasa sangat-sangat berbangga, rasa sangat sedih sebab dengan keadaan masa-masa banjir kan, kita dapat bantu. Rasa sangat-sangat banggalah dapat membantu semua di bawah Kariah Masjid Munawarah. Alhamdulillah. Sebab saya diamanahkan untuk mengendalikan masakan untuk masa banjir di bawah Masjid Munawarah. Jadi di mana Kariah Masjid Munawarah, di situlah kami akan hantar semua makanan bermasak. Sarapan pagi untuk makan tengah hari dan untuk makan malam. Makan malam tu kira dah siap 6:30 petang, kami dah siap lah untuk tim masak. Dan saya kira ini juga adalah sesuatu yang cukup membanggakan apabila institusi keagamaan sendiri seperti masjid menjadi pusat untuk mengedarkan bantuan kepada orang di sekeliling. Kalau Puan Nur Liza boleh kongsikan juga kan, dalam ramai-ramai itu berapa ramai sukarelawan yang terlibat bersama-sama dengan Puan Nur Liza dalam tempoh 14 hari misi bantuan ini diberikan? Masya Allah. Allah pemudahkan segala-galanya, volunteer, sukarelawan yang turun dari rata-rata tempat, anak-anak muda dan rakan-rakan jiran masjid, lebih kurang dalam 50 orang lebih untuk datang masak. Tapi bergilir ada minggu ni 40 orang, ikut hari-hari semua lain. Dan Puan, mungkin Puan boleh kongsikan lah kan, sejak bertapak di masjid tu untuk memasak, saya pastinya ada cabaran juga sebab mungkin barangan kering tak cukup walaupun ramai juga yang datang untuk memberikan. Bagaimana cabaran-cabaran itu diatasi dan mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana orang ramai terus menghulurkan bantuan kepada mereka di masjid? Alhamdulillah, barang-barang kering sentiasa ada. Kemudian kiranya
barangan yang tak cukup untuk kami masak, saya akan pergi membeli sendiri. Masjid akan bagi duit ataupun daripada sumbangan sekeliling. Ramai yang datang bagi, ada yang sedekah, ada yang buat donation. India, kaum India, kaum Cina, kaum Sing, ramai yang bagi sumbangan. Beratus-ratus ringgit daripada duit situlah saya pergi membeli barang di Pasar Borong. Yang mana tak cukup, kita topakkan untuk masak seharian. Masya Allah. Puan sendiri turun padang untuk membeli barang-barang. Alhamdulillah. Dan Puan Liza, kalau setiap hari saya sendiri. Wow. Ya, Puan Liza, kalau boleh kongsikan juga, difahamkan ketika sedang sibuk memasak kepada mangsa-mangsa banjir, mereka yang memerlukan, ada juga kematian yang mana Puan sendiri juga perlu membantu untuk menguruskan jenazah dan sebagainya. Boleh Puan kongsikan pengalaman tersebut? Masya Allah, betul sangat-sangat. Pada 26 hari bulan, 2 jenazah akak kena uruskan. Pagi, seorang jenazah. Sambung lagi masak dengan kawan-kawan, dengan tim-tim dapur, masak semua. Lepas Zuhur, terima lagi panggilan. Beritahu kata ada seorang lagi jenazah yang perlu diuruskan selepas solat maghrib. Jadi daripada situlah, tenaga itulah yang Allah bagi. Doa daripada kawan-kawan, doa daripada jemaah masjid. Ada kekuatan untuk akak uruskan sampai selesai selama 14 hari. Alhamdulillah. Dan saya kira ini adalah suatu misi kemanusiaan, misi pertolongan yang diberikan kepada mereka yang memerlukan, yang berjaya. Saya kira termasuklah terima kasih kepada Sugi juga yang turut membantu bersama dengan ramai sukarelawan lain. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nurliza, Cik Mat. Selepas ini adakah akan ada lagi misi-misi seperti ini yang dilakukan di sekitar Masjid Al-Munawwarah ni, Puan Liza? InsyaAllah. Kiranya ini pertama kali masjid mengendalikan program yang tanpa disangka-sangka, tanpa ada dalam jadual kan. Kiranya ini lagi yang terjadi, insyaAllah. Pengalaman daripada yang pertama ini, kami akan buat lagi yang terbaik. Baik, kepada mungkinlah ada qari-qari'ah dan juga sukarelawan-sukarelawan yang memberikan bantuan di Masjid Munawwarah Shah Alam ni, termasuklah juga Puan Liza. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Semoga ini menjadi asbab kebaikan kepada orang di sekelilingnya juga. Jaga diri Puan Liza. Terima kasih Puan Liza. Semoga semuanya dalam barakah. Amin, insyaAllah. Okey, baik Yana. Kami dah dengarkan perkongsian daripada 2 orang tadi dan kini kami nak kongsikan bersama dengan anda Viti, sukarelawan yang memasak untuk kebajikan. Jom kita saksikan. Sanggup menghabiskan wang ringgit, masa dan tenaga, secara jujurnya, tidak ramai insan yang sanggup mengabdikan diri melakukan kerja amal bagi membantu golongan yang memerlukan. Memiliki sekeping hati dan jiwa yang luar biasa serta mempunyai minat yang mendalam terhadap bidang masakan, Rini Diana Sulaiman, 44 tahun, iaitu pengasas bersama bagi fashion jenama Kri, mula mengusahakan projek amal iaitu Cooking for Homeless dengan melakukan misi memasak dan menjamu selera dengan penuh kasih sayang kepada golongan yang memerlukan sejak tahun 2014 lagi. Bermula dengan melaksanakan projek amal dalam negeri semasa banjir melanda Kelantan pada tahun 2014 hingga melakukan kembara amal di beberapa buah negara. Kali ini, Reni turut terpanggil menghulurkan keringat menyediakan bantuan makanan kepada mangsa-mangsa banjir sejak 19 Disember yang lalu bersama rakan-rakan yang lain. Kali ini memang bermula dengan kawan-kawan, family. Kita pun tak pernah fikir untuk boleh masak sehingga 1,600 pack sehari. This is all hard work, this is all teamwork, berkat doa semua rasa terpanggil, semua rasa bertanggungjawab untuk serve the best untuk kawan-kawan kita lah. Sebenarnya yang sedang dalam kesusahan tu is actually ujian untuk kita membantu mereka. So ada yang sumbang tenaga, ada yang sumbang wang ringgit dan sampai hari ini pun masih ada lagi yang menyumbang. I rasa dua-dua pihak tu memainkan peranan yang penting. Tanpa mereka kita takkan mampu untuk buat benda ni hari-hari macam ni. Dan saya harap benda ni, bantuan ni akan sentiasa berterusan sebagai kita sebagai rakyat Malaysia ni yang
prihatin terhadap mereka yang susah. This is Malaysian lah sebenarnya. Tidak hanya keseorangan, inisiatif murni ini turut sama dibantu oleh rakan-rakannya serta sukarelawan lain yang tidak lokek menaja dan menyumbang barangan kepada mereka yang memerlukan. Buat benda ni dah quite some time, dah lama juga sebab setiap kali Rini buat apa-apa kos untuk memasak, saya suka membantu sebab suka tengok effort yang Rini buat, kerjasama yang dia buat dan semuanya. Jadi apa yang saya buat selalunya, saya akan lancarkan crowdfunding among my orang kata apa, kawan-kawan rapat dan keluarga. Jadi daripada situ kita cuba untuk bantu Rini memberi tabungan untuk meneruskan aktiviti memasak ni. Sejujurnya, sebolehnya kita mahu meneruskan projek ni sebab memang rasanya kita yang tengok pun berat, orang yang melaluinya lagilah berat untuk mereka nak meneruskan kehidupan mereka. Jadi kita cuba bantu sebanyak yang kita boleh untuk memastikan, bukanlah kata memastikan macam mana, orang kata apa, bagi kegembiraan dan macam mungkin benda-benda yang basic tu kita dapat cover untuk mereka meneruskan kehidupan. Seperti itulah. Umpama permata berkilauan yang berjiwa emas, niat dan usaha murni sukarelawan ini wajar dijadikan inspirasi buat mereka di luar sana. Saya kira ni kisah dua beradik yang bukan sahaja sibuk dalam industri fashion, mengembangkan jenama perniagaan mereka, tetapi masih lagi boleh mencari ruang dan juga waktu sebenarnya untuk membantu orang di sekeliling. Dan bercakap mengenai membantu orang dari segi masakan seperti yang kita lihat tadi, kita bersama dengan Nur Shirwan Adil Jamali yang telah antara mereka yang telah memasak lebih 1,000 bungkus nasi kandar. Wow, untuk mereka-mereka di Selangor, di Puchong, Pahang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Adil? Ya, khabar baik dari Sibu, Sarawak. Alhamdulillah, dari Sibu Sarawak. Dah terbang balik dah? Dah terbang balik dah. Encik Adil, kalau boleh dikongsikan bagaimana sebenarnya nasi kandar yang lebih daripada 1,000 bungkus itu mampu diedarkan kepada orang yang memerlukan pada waktu itu? Mungkin boleh cerita sedikit. Okey. Baik, terima kasih kepada wanita hari ini TV3. Di mana 1,000 nasi kandar ini adalah untuk mangsa banjir dan sukarelawan yang telah berlangsung pada 2 Januari 2022 Ahad Surau Al-Amin Desa Alam U12 Shah Selangor Darul Ehsan. Okey. Jadi kita nak sumbangkan 500 nasi kandar ni dan kepada pihak Medicom, dan pihak Medicom akan menyampaikan kepada penduduk-penduduk dan mangsa-mangsa banjir dan sukarelawan di Kampung Tengah Puchong, dan juga 500 nasi kandar kepada Nasi Kandar Transporter atau NKT untuk penduduk di Bentong, Pahang. Okey, baik. Dan Encik Adil, mungkin boleh kongsikan juga berapa ramai sukarelawan yang telah turut membantu dalam memasak lebih 1,000 bungkus ini? Okey, alhamdulillah kita melibatkan selama 50 orang daripada dan juga persatuan serta individu-individu yang membantu, seperti Gourmet Chef Fest, kita ada Sajian Sejati, Saji Cafe oleh Syahrizal Ismail. Okey. Dan kita juga berbangga dengan kerjasama yang diberikan oleh pihak Pemadam Selangor, Tahniah Kepada dan Surau Al-Amin Desa Alam U12. Kita ada Route 77 Bikers of Harley Davidson. Okey, baik. Dan saya kira ramai lagi sebenarnya kan Cik Adil. Dan Cik Adil, kita orang Sarawak. Jadi Cik Adil, macam mana sebenarnya nasi kandar yang menjadi orang kata menu pilihan untuk diberikan kepada mangsa banjir? Nasi kandar ini merupakan nasi yang popular di Penang, kan, betul tak? Di mana nasi kandar ini adalah sajian yang paling istimewa di Saji Cafe ni, Sajian Sejati milik Syahrizal Ismail ni, dan bersama dengan tidak asing lagi chef selebriti kita iaitu Chef Yang Jamil. Kita buat kelainan sikit kepada mangsa banjir, kepada relawan kita biar mereka merasa nasi kandar ni habis tu kita popularkanlah, kita promote tradisi orang negeri Penang ni, Penang.
Baik, Cik Adi kalau nak tahu nasi kandak ni pun sebenarnya juadah kegemaran suami saya. Wow. Saya pun suka masak nasi kandak. Tapi Dan Encik Adil, mungkin di sini Encik Adil ada apa-apa pesanan bagi mereka yang ingin membantulah orang di luar sana yang masih lagi terjejas akibat banjir. InsyaAllah kita ingin memohon kerjasama kepada warga Malaysia, maksudnya keluarga Malaysia yang ingin menyumbangkan dan juga ingin membantu dari segi tenaga, dari segi kewangan, bolehlah menyalurkan kepada pihak penaja kami, iaitu kepada Shaji Cafe saja. Okey, baik. Saya kira Encik Adil untuk maklumat lanjut mungkin boleh ikuti di laman social media. Encik Adil kalau ada yang nak dikongsikan? Okey, kita ingin kongsikan kepada anda, sila layari Syahrizal Ismail di laman beliau ataupun melalui sajian ataupun Shaji Cafe, sajian sejati dan berhad. Itu dia, melalui syah8879@gmail.com. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Encik Nusyirwan Adil Jamali yang jauh berada di Sarawak sekarang ini atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih. Salam buat semua keluarga dan rakan-rakan yang berada di sana. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Adil. Itu dia ya, nasi kandar. Tadi telah Puan Linda kongsikan yang masak macam-macam lauk kan. Jadi sampai memang luar biasa. Ada asam pedas, ada nasi kandak pun ada. Dan saya kira ini antara usaha murni rakyat Malaysia yang tidak putus-putus memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan.